Ahli Parlimen digesa sokong usul Akta Anti Lompat Parti stabilkan semula landscape politik negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Miza Usni Muhammad. Kami bawakan perkembangan mengenai perbahasan dan sesi jawab lisan di dalam Dewan Menerusi Berita Parlimen malam ini. Jadi terus setia bersama kami. Rang Undang-Undang RUU Keuangan 2021 melibatkan pindaan ke atas 8 akta untuk melaksanakan langkah bajet 2022 dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini. Ia melibatkan Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta Stamp 1949 dan Akta Petroleum Kurungan Cukai Pendapatan 1967. Turut dipinda Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, Akta Penggalakan Pelaburan 1986, Akta Keuangan 2012 dan Akta Keuangan 2018. RUU itu tidak akan melibatkan kerajaan dalam apa-apa perbelanjaan wang tambahan. Menurut Timbalan Menteri Keuangan 1 Muhammad Shahar Abdullah yang membentangkan RUU berkenaan, bacaan kali kedua RUU itu akan turut dibuat pada sesi kali ini. Satu mekanisme perlu dikuatkuasakan untuk memantau pelaksanaan projek pembangunan yang telah diluluskan di bawah bajet 2022. Menerusi pemantauan secara berkala, kontraktor yang menerima tender kerajaan akan menunjukkan komitmen tinggi dengan memberikan hasil kerja berkualiti dalam tempoh masa diberikan. Hal ini bukan sahaja untuk memastikan perjalanan pembangunan berlangsung seperti yang dijadualkan, mampu mengelak berlakunya ketirisan yang bakal mengecilkan nilai peruntukan yang sampai kepada tujuan sasar yang sebenarnya. Dalam perkembangan lain, Tuan Cik Alias turut memohon pertimbangan Kerajaan Persekutuan untuk menyalurkan peruntukan tambahan kepada negeri-negeri yang dikategorikan sebagai miskin. Adalah sesuatu yang wajar ya, untuk negeri yang dikategorikan sebagai miskin ini di Semenanjung, iaitu Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, turut diberikan peruntukan tambahan sebagaimana Sabah dan Sarawak, sekaligus dapat memacukan pembangunan di negeri-negeri tersebut agar dapat berdiri samegah dengan negeri-negeri yang lain. Selain itu, pembangunan secara terus daripada Kerajaan Persekutuan pula perlu menyeluruh dan tidak fokus kepada lokaliti tertentu sahaja. Kerajaan disaran meneruskan sokongan dan bantuan dari aspek pendidikan buat anak-anak Yayasan Keluarga Malaysia YKM sehingga mereka tamat pengajian di institusi pengajian tinggi awam. Ahli Parlimen Kulai Teo Ni Chin berkata bantuan itu tidak seharusnya terhenti apabila mereka mencapai umur 18 tahun sahaja. Menurutnya, beliau menyokong dan menyambut baik inisiatif kerajaan untuk membantu anak-anak keluarga Malaysia yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Terima kasih. Hak untuk menuntut pengajian tinggi adalah satu hak asasi pada zaman ini. Untuk golongan yang hilang kedua-dua ibu bapa, apatah peluang mereka untuk menuntut pengajian tinggi? Sekiranya Yayasan Keluarga Malaysia hentikan segala bantuan apabila mereka mencapai umur 18 tahun. Justru itu, kerajaan diharap dapat mempertimbangkan cadangannya agar anak-anak itu dapat melanjutkan pengajian mereka ke peringkat pengajian tinggi. Beliau berkata demikian dalam perbahasan Rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2022 di Dewan Rakyat hari ini.
Isu kematian pegawai Kadet Laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Zulfarhan Osman Zulkarnain turut diulas ahli Parlimen Bacok Nik Muhammad Nik Abdul Aziz. Beliau mahu langkah drastik diambil Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk menangani kes buli di institusi pendidikan masing-masing. Seluruh negara tersentuh dengan nasib yang melanda pegawai Kadet Laut Allahyarham Zulfarhan Osman yang menjadi salah seorang mangsa buli kira-kira 4 tahun yang lalu. Keputusan Mahkamah Tinggi baru-baru ini yang menjatuhkan hukuman kepada 18 orang tertuduh dalam kes ini wajar dijadikan pengajaran serta cegah rintang bagi memastikan tragedi buli ini tidak berulang pada masa akan datang. Nik Muhammad Abduh selain itu meminta kerajaan menjelaskan status kes Allahyarham Amirul Nashri Othman, penuntut UPNM yang dipercayai maut akibat didera pada 2018. Menurutnya, perlu ada langkah tegas diambil kerajaan bagi mencegah buli daripada terus berlaku. Semua wakil rakyat digesa menyokong usul Akta Anti Lompat Parti yang dicadangkan Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Othman Said apabila ia dibentang di Dewan Rakyat nanti. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata ia penting bagi memastikan kestabilan politik di Malaysia. Saya tidak suka orang lompat-lompat. Waktu orang lompat-lompat di Sabah, I am the last man standing yang tidak lompat. Jadi oleh kerana mungkin kerajaan yang lompat-lompat itu, maka Salam pun dalam sana, Salam pun gugur juga. Sebab dia harapan, tinggal harapan. Tidak ada harapan, tidak berhala tuju. Sebab itu kita mau mengadakan pilihan raya, jangan ada lompat-lompat. Dan ahli Parlimen Pengerang pun sedang merangka satu usul, iaitu Akta Anti Lompat Parti. Saya memang sokong, saya harap Salam pun sokong. Ya, pasti saya sokong. Tapi kalau tak suka ya lompat. Kita tidak mau orang lompat-lompat. Kalau kita menang, menanglah. Kalau kalah, kalahlah. Apa mau takut? Lawan saya, lawanlah. Beliau berkata demikian semasa sesi perbahasan bajet 2022 di Dewan Rakyat hari ini. Penyelesaian kes-kes berkaitan seksual di mahkamah khususnya melibatkan wanita dan kanak-kanak perlu diberi penekanan. Justru kerajaan dicadang untuk memberikan peruntukan khusus kepada Badan Kehakiman untuk menguruskan kes jenayah seksual dengan lebih berkesan. Saya ingin mencadangkan supaya pihak kerajaan memberikan perhatian yang segera dan serius terhadap jurang-jurang implementasi di peringkat institusi seperti keperluan pejawatan khusus pegawai kehakiman jusasi bagi hakim mahkamah-mahkamah ini untuk membaiki sistem pelaporan dan penyediaan pelatihan khusus di ILKAP, PDRM dan JKM. Datuk Seri Azalina menyambut baik pelbagai peruntukan diumumkan kerajaan bagi memperkasa bahagian siasatan di bawah Polis Diraja Malaysia. Namun, ianya dilihat masih belum mencukupi. Tetapi Tuan Speaker, saya juga ingin menimbulkan bahawa apa gunanya kejayaan menyiasat kalau ia tidak dapat diukur kejayaan dengan sabitan. Bererti bahawa investigation itu penting tetapi juga conviction. Itu sebabnya bagi saya adalah juga baik bahagian kehakiman judiciary diberikan pengkhususan bajet dalam kewujudan hakim-hakim jusasi untuk memantau dan mengendalikan kes-kes dalam jenayah seksual di seluruh negara kita. Isu kebajikan pesawah padi dibangkitkan dalam Dewan. Ahli Parlimen Kubang Pasu, Dato' Amiruddin Hamzah mengesyorkan agar kerajaan meningkatkan subsidi harga belian padi lebih tinggi. Langkah ini mampu meningkatkan hasil pendapatan pesawah padi yang berdepan kenaikan kos operasi setiap tahun. Kos operasi untuk menguruskan tanaman padi turut meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, kos upah membajak telah naik. Kos upah mesin menuai padi turut naik daripada 120 kepada 130. Harga racun
Ecomed 20 liter yang dulunya 230 Datuk Yang di-Pertua meningkat menjadi 386. Racun 1 liter S05 yang dulunya RM22 meningkat menjadi RM56. Namun, harga belian padi dan subsidi harga padi masih di takuk yang lama. Kerajaan juga disaran melaksanakan langkah mengapungkan harga jualan beras selain memperkenalkan kaedah pengurusan sawah padi yang lebih cekap dan mampu mengurangkan kos operasi. Jangka panjangnya saya mensyorkan untuk lot-lot kecil sawah padi ini dicantumkan menjadi plot yang lebih besar untuk diurus secara estet sekaligus memberi pulangan yang lebih baik kepada kelompok antara yang termiskin dalam negara kita. Kerajaan disaran memperkenalkan semula skim bantuan penanaman baru kelapa sawit bagi pekebun kecil. Jelas Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuat, ia selaras dengan usaha kerajaan bagi meningkatkan pendapatan rakyat khususnya penduduk di luar bandar. Katanya penanaman komoditi itu amat sesuai dan berpotensi tinggi untuk dilaksanakan di Sarawak. Ini memandangkan negeri itu mempunyai kawasan tanah adat seluas 600,000 hektar. Kemiskinan di luar bandar yang menjadi lebih buruk kerana COVID-19 ini boleh dikurangkan dengan menyediakan peruntukan khas. Rakyat Sarawak amat mengalu-alukan fokus untuk membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang pendapatan melalui peningkatan pembangunan sektor pertanian. Penanaman komoditi kelapa sawit terbukti telah berjaya meningkatkan tahap sosioekonomi di luar bandar apabila harga komoditi ini melambung naik ketika ini. Beliau juga berharap kerajaan persekutuan menyalurkan sebahagian daripada peruntukan RM35 juta bagi pelaksanaan skim rangsangan tanam semula kelapa sawit bagi pekebun kecil kepada pemain industri di Sarawak. Setakat ini terdapat 39,969 pekebun kecil di Sarawak melibatkan jumlah keluasan tanaman berjumlah 232,600 hektar yang telah dibangunkan. Pengenalan pakej penjagaan COVID-19 PPC merupakan program yang mampu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap aspek kebersihan. Namun, kerajaan disaran untuk memperkemas mekanisme pemberian PPC agar ia sampai kepada golongan sasar. Saya cadangkan pada petang ni supaya dibuat macam paku makanan dulu melalui pejabat ahli parlimen di ke semua 222 kawasan parlimen dengan senarainya daripada pihak agensi yang terbabit supaya semua keluarga B40 di seluruh negara mendapat manfaatnya. Kerajaan telah memperuntukkan lebih RM471.6 juta untuk melaksanakan PPC. Melalui pakej itu, kerajaan akan mengagihkan bantuan PPC terdiri daripada pak pelitup muka guna semula, kit ujian kendiri COVID-19, oximeter dan termometer. Ia merupakan persediaan negara ke arah era endemik COVID-19 selain memastikan keluarga Malaysia bebas daripada jangkitan virus. Kerajaan dicadangkan untuk memperkenal subsidi tambang penerbangan khas bermula tahun depan. Subsidi berkenaan khusus untuk warga tempatan yang ingin membuat perjalanan dalam negara. Bagi membolehkan perhubungan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur ini dapat dirapatkan. Permohonan ini sebagai tambahan pemberian peruntukan sebanyak RM209 juta bagi membiayai subsidi perkhidmatan udara luar bandar di Sarawak dan negeri Sabah pada tahun hadapan. Dalam pada itu, Rubiah juga menyokong pelaksanaan program bantuan keluarga Malaysia dalam mengurangkan beban golongan memerlukan. Namun, kerajaan perlu memastikan data konkret mengenai status semua penduduk negara bagi memastikan tiada yang terpinggir daripada menerima bantuan.
Usaha membangunkan Pangkalan Data Pelindungan Sosial PDPS iaitu pangkalan data berkaitan pembasmian kemiskinan dan bantuan sosial yang akan disepadukan kini pada peringkat akhir. Ahli Parlimen Nurul Izzah Anwar menyokong kewujudan PDPS dan berharap kesemua data boleh dikongsikan bersama ahli Parlimen. Saya pohon agar diwujudkan Pangkalan Data Pelindungan Sosial yang diintegrasi menerusi maybe MySPC. Tolong kongsikan dengan ahli-ahli Parlimen, ya, kerana mudah untuk kita pastikan semua golongan yang memerlukan disasar dengan sebaik mungkin. It is an era where no government knows everything, Datuk Speaker. Jadi kita kena bergerak di mana-mana cara kita untuk menampung kehilangan dan ruang yang dapat kita bantu. PDPS yang dijangka akan dilancarkan bulan ini akan merentasi setiap kementerian dan agensi. Menerusi data yang dikumpul, ia akan membantu kerajaan dalam menggubal dasar strategik selain meningkatkan keberkesanan serta penyampaian program sosial yang dirancang. Bertemu kembali. Jabatan Kerja Raya JKR bersiap siaga sepenuhnya dalam menghadapi risiko bencana pada musim tengkujuh yang dijangka berlaku sehingga Mac tahun depan. Persediaan meliputi aspek tenaga kerja selain jentera dan logistik. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata 1,474 cerun yang berada pada tahap bahaya sederhana hingga sangat tinggi telah dikenapasti. Ia terletak di jalan persekutuan kritikal di 5 negeri yang mungkin terjejas akibat monsun timur laut termasuk Terengganu, Pahang, Kelantan, Johor dan Negeri Sembilan. Kementerian Kerja Raya bersama cawangan kejuruteraan Cerun, JKR telah memasang sistem amaran awal tanah runtuh di lokasi-lokasi berisiko melalui penggunaan sistem telemetri yang akan memberi amaran awal apabila rainfall index pada tolok hujan yang telah dipasang melebihi tahap amaran. Terdapat 48 stesen tolok hujan di seluruh Malaysia di mana 36 stesen terletak di semenanjung Malaysia. Tolok hujan ini dipasang di jam persekutuan yang berpotensi berlaku cerun runtuh seperti FT59, FT185, FT4, FT55, FT105 dan beberapa laluan kritikal lagi. CKC juga akan memberikan amaran awal pada JKR daerah berdasarkan data hujan yang diperolehi daripada sistem amaran awal tanah runtuh dan data pergerakan cerun yang dipasang pada cerun-cerun yang berisiko. JKR daerah akan melakukan rondaan selepas berlakunya hujan lebat ke kawasan-kawasan yang kena pasti berisiko tinggi berlaku tanah runtuh. Lembaga Lebuh Raya Malaysia bersama syarikat konsesi Lebuh Raya pula telah mengambil beberapa langkah persediaan bagi memastikan cerun di sepanjang Lebuh Raya adalah selamat. JKR juga mengaktifkan bilik gerakan bencana bagi memantau situasi semasa dan menyebarkan maklumat berkenaan kepada pengguna jalan raya. Datuk Seri Fadilah menjawab pertanyaan Wakil Dungun Wan Hassan Muhammad Ramli. Dan ini pula susulan cadangan pelaksanaan cukai makmur yang mendapat reaksi berbeza daripada masyarakat. Timbalan Menteri Kewangan Muhammad Syahar Abdullah menjelaskan hanya 125 syarikat daripada keseluruhan 900 firma yang tersenarai dalam Bursa Malaysia pada tahun kewangan 2020 memiliki pendapatan sebelum cukai melebihi 100 juta ringgit dan jumlah itu berkurangan berbanding pada 2019 iaitu sebanyak 145 syarikat. Kita telah melihat beberapa reaksi mendadak dalam pasaran berikutan pengumuman cukai makmur. Namun selepas lebih seminggu, pergerakan dalam FBM, papan utama KLCI, menjadi normal dalam Julai 1,530 ke 1,540, iaitu penurunan 2% berbanding tahap sebelum belanjawan 2022. Walau bagaimanapun, kita mengambil maklum pandangan yang berhormat dan kerajaan sedang memantau pergerakan di Bursa Malaysia dari masa ke semasa dan kita akan lihat kesan kadar cukai yang lebih tinggi akan dapat diatasi.
Beliau menjawab pertanyaan Wakil Alu Gajah Datuk Seri Muhammad Rizwan bin Mat Yusof ketika membentangkan bajet 2022. Menteri Keuangan memaklumkan kerajaan bercadang memperkenalkan cukai makmur iaitu cukai khas secara sekali sahaja yang dijangka mampu menjana pendapatan tambahan sekurang-kurangnya RM3 bilion kepada negara. Menerusinya, syarikat dengan pendapatan bercukai sehingga RM100 juta pertama akan dikenakan cukai pendapatan pada kadar 24% dan pendapatan bercukai selebihnya akan dikenakan pada kadar 33% bagi tahun taksiran 2022. Segelintir peniaga mendakwa pelaksanaan cukai makmur menjejaskan sentimen pasaran dan menyebabkan bursa saham merudum. Jawatan Kuasa Khas yang ditubuhkan Oktober lalu bagi menyelesaikan isu latihan kontrak pegawai perubatan kini sedang meneliti keperluan bagi pindaan beberapa akta berkaitan. Menurut Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, pindaan akta itu meliputi akta perubatan dan akta pergigian. Oleh demikian, menerusi pembentangan belanjawan tempoh hari, kerajaan telah bersetuju untuk menyambung pelantikan secara kontrak kepada 10,583 orang pegawai perubatan, pergigian dan farmasi dengan peruntukan sebanyak RM336.35 juta. Selain itu, kerajaan juga akan menyediakan RM100 juta bagi dimanfaatkan 3,000 pegawai kontrak perubatan dan pergigian bagi penajaan program kepakaran. Tambah Khairi, Kementerian Kesihatan bersama-sama Jabatan Perkhidmatan Awam juga masih meneruskan perbincangan bagi membuat pindaan akta pencen. Langkah itu bagi melihat kesesuaian penawaran lantikan secara tetap dengan lestari kepada pegawai perubatan menerusi skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Khairi membuat penjelasan bagi menjawab soalan asal Ahli Parlimen Port Dickson. Berdasarkan statistik talian Kasih 15999, sebanyak 31 aduan berkaitan keganasan rumah tangga dilaporkan sepanjang 2020 hingga September tahun ini bagi negeri Sarawak. Manakala data Polis Diraja Malaysia pula menunjukkan 1017 kes dilaporkan sepanjang tahun lepas hingga Julai tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata kementeriannya melaksana pelbagai inisiatif bagi membantu mangsa keganasan rumah tangga. Ia melibatkan kerjasama rentas kementerian dan agensi. Di antaranya ialah jawatan kuasa menangani keganasan rumah tangga untuk memastikan keberkesanan gerak kerja pengendalian kes keganasan rumah tangga, mewujudkan pusat transit sementara di masjid dan juga mengadakan pusat sokongan sosial setempat PSSS yang bergerak dan juga yang statik, dan juga mengadakan tempat selamat rumah perlindungan untuk mudah diakses oleh mangsa, dan setakat ini terdapat 5 tempat selamat yang diwartakan di negeri Sarawak daripada 39 semua tempat selamat di seluruh negara. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Lanang Alice Lau Kiong Ying. Tiada keperluan pemegang kad orang kurang upaya OKU memperbarui kad mereka setiap tahun untuk mendapatkan bantuan keuangan secara bulanan. Pemegang kad yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat hanya perlu melakukan pembaruan kad sekiranya terdapat perubahan kategori atau subkategori OKU. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Yusof menjelaskan pemegang kad juga boleh membuat penukaran kad sekiranya terdapat perubahan alamat atau gambar terkini. Secara keseluruhan daripada tahun 2018 hingga 13 Oktober 2021, sejumlah 163,647 permohonan pendaftaran OKU yang telah diterima dan 153,627 orang telah diluluskan permohonan mereka. Setakat 30 September lalu, sejumlah 582,944 OKU telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen sekijang.
Setakat ini, Tourism Malaysia mempunyai 30 pejabat yang aktif beroperasi di lebih 20 negara di seluruh dunia. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Dr. Santara Kumar menyatakan terdapat 2 petugas ditempatkan di setiap pejabat tersebut. Untuk makluman, penjawatan pegawai home base di setiap pejabat ini adalah seramai 2 orang dan pada masa ini terdapat seramai 36 orang pegawai yang sedang mengisi penjawatan di kesemua pejabat luar negara tersebut. Mengenai kekosongan, jumlah pejabat ataupun kelulusan yang kita ada adalah sebanyak 35. Jumlah pejabat yang beroperasi pada hari ini adalah sebanyak 30. Jumlah keseluruhan waran ataupun untuk 35 pejabat luar negara sebanyak 70. Maka jumlah keseluruhan waran bagi pejabat yang telah diisi adalah sebanyak bagi 30 pejabat adalah 60. Maka jumlah waran yang perlu diisi adalah seramai 24 dan keseluruhan jumlah pengisiannya adalah 36. Berhubung pembukaan pusat baharu Tourism Malaysia di negara berpotensi, Datuk Seri Dr. Santara berkata kementeriannya akan memperkasa pusat sedia ada bagi mempromosikan tempat-tempat pelancongan Malaysia dan tiada penambahan pusat buat waktu ini. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Hulu Langat. Baik, sekian laporan sidang Parlimen. Keluarga Malaysia terus patuh kepada SOP walaupun anda telah lengkap vaksinasi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat. Selain itu, kerajaan akan menyediakan insentif kepada majikan yang menggaji perantis lepasan sekolah dan graduan berumur 18 hingga 30 tahun sebanyak RM900 sebulan bagi tempoh 6 bulan, iaitu meningkat berbanding RM800 sebelum ini. Bagi belia yang mencuburi bidang keusahawanan pula, pelan pembiayaan sebanyak RM150 juta akan disediakan di bawah Bank Simpanan Nasional dan Ecobank.